Kerajaan tidak cadang wajibkan pengambilan dos penggalak kepada rakyat. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia, bersama saya Muhammad Shah Musa dalam berita tengah malam. Kerajaan tidak bercadang untuk mewajibkan pengambilan dos penggalak vaksin COVID-19 kepada rakyat. Timbalan Menteri Kesihatan 1, Dr. Nur Azmi Ghazali sebaliknya berkata, sejak pengenalan vaksin pada tahun 1950-an, kerajaan tidak pernah mewajibkan pengambilannya. Menurutnya, pendekatan yang digunakan adalah menerusi nasihat secara bersungguh-sungguh demi memastikan keselamatan rakyat terjamin. Booster bukan perkara baru dan saya harap rakyat kena faham sebenarnya itu adalah sains di belakang tu. Kita tak faham. Dia kata, dah ambil dah, kena juga. Kita tak kata tu. Kita ambil vaksin bukan untuk tak kena. Kita ambil vaksin untuk jangan kena kes yang serius. Dan kalau kena tidak menyebabkan masuk hospital dan juga kematian. InsyaAllah. Dan kita bagi booster sebab kita bagi sebab imuniti berkurangan. Sebab kita bagi. Tambahnya, selain dos penggalak COVID-19, terdapat juga dos penggalak untuk penyakit-penyakit lain seperti hepatitis. Beliau berharap agar rakyat faham akan kepentingan dos penggalak dan tidak mudah terpengaruh dengan maklumat tidak sahih yang disebarkan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan ke-60 Pertubuhan Kebajikan Agama Islam dan Masyarakat Melayu di Surau Al-Asriyah, Bagan Serai. Dalam perkara itu, vaksin CoronaVac akan ditawarkan kepada kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun menerusi program PIC Kids bermula esok. Ia dilaksanakan di 4 PPV terpilih iaitu PPV Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur, PPV Pusat Convention Idol IDCC Shah Alam, PPV Aziata Arena Bukit Jalil dan PPV Sokagakai Kelang. Timbalan Menteri Kesihatan 1, Dr. Nur Azmi Ghazali dalam satu kenyataan memaklumkan penawaran vaksin CoronaVac adalah percuma. Vaksin boleh diperoleh secara datang terus atau mendaftar untuk janji temu vaksinasi menerusi MySejahtera. Selain program PIC Kids, terdapat klinik dan hospital swasta yang menawarkan vaksin CoronaVac kepada kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun dengan bayaran. Individu yang positif COVID-19 dan selesai menjalani kuarantin tidak perlu lagi membuat ujian ulangan. Demikian penegasan KKM menerusi satu kenyataan media hari ini. Ketua Pengarahnya Tan Sri Dr. Hisham Abdullah berkata, ini kerana ujian seperti real-time reverse transcription polymerase chain reaction RT-PCR sangat sensitif dan masih dapat mengesan kehadiran bahan genetik virus pada sampel saluran pernafasan sehingga 2 hingga 3 bulan setelah dijangkiti. Namun katanya virus berkenaan sudah tidak dapat membiak dan individu dijangkiti tersebut tidak mungkin boleh menyebarkan jangkitan. Menurutnya, seseorang itu boleh dijangkiti COVID-19 jika mereka berada berdekatan dengan pesakit COVID-19 yang batuk atau bersin dan ia boleh tersebar terutamanya antara individu yang mempunyai kontak rapat. Jangkitan berlaku apabila titisan mengandungi virus dihirup melalui udara atau bersentuhan langsung dengan mata, hidung atau mulut seseorang. Virus ini lebih mudah merebak dalam persekitaran tertutup yang kurang ventilasi dan sesak. Tempoh kuarantin bagi individu lengkap vaksinasi dan tidak bergejala adalah 7 hari, sebaliknya bagi mereka tidak lengkap vaksinasi adalah 10 hari. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengarahkan Kementerian Pertahanan untuk mencari jalan penyelesaian isu berkaitan Perumahan Angkatan Tentera Malaysia ATM secepat mungkin. Ia bagi memastikan perumahan, keselesaan dan kesejahteraan anggota di kem ATM sentiasa diberikan keutamaan. Banyak carangan-carangan yang telah dikemukakan kepada pihak kementerian untuk menyelesaikan isu perumahan. Saya harap kali ini dapat diberikan perhatian. Saya harap isu perumahan 30,000 tersebut
tidak dapat diselesaikan bukan dengan cara bergantung kepada bajet daripada kerajaan, tapi cuba mencari jalan alternatif yang lain untuk menyelesaikan keseluruhan isu perumahan anggota tentera. Beliau berkata demikian selepas melancarkan Rumah Keluarga Malaysia Angkatan Tentera RK-MAT di Kamp Segamat. RK-MAT merupakan inisiatif Kementerian Pertahanan menerusi Blueprint Perumahan 2.0 dengan membina lebih 28,000 unit rumah keluarga Malaysia Angkatan Tentera di seluruh negara bermula 2021 hingga 2030. Projek itu di Kamp Segamat telah mula dilaksanakan pada 2018 dan siap sepenuhnya semalam. Dalam perkara itu, Blueprint Perumahan Kementerian Pertahanan 3.0 bakal dilancar. Menterinya Datuk Seri Syamuddin Tan Hussein berkata ia akan memperluaskan lagi inisiatif projek Rumah Keluarga Malaysia Angkatan Tentera RK-MAT yang dilaksana ketika ini. Ia perancangan menyeluruh, ia selari dengan aspirasi keluarga Malaysia iaitu menitik beratkan kesejahteraan hidup setiap keluarga Malaysia yang berbilang bangsa, agama serta budaya. Mudah-mudahan perancangan berkaitan Blueprint Perumahan 3.0 ini berjalan lancar dan saya bagi pihak semua yang hadir dan warga ATM dan MINDEF, saya harapkan Yang Amat Berhormat PM sekali lagi dapat bersama-sama dengan kita untuk merasmikan blueprint berkenaan, insya-Allah. Beliau berkata ketika berucap pada majlis pelancaran RK-MAT di Kamp Segamat Johor yang dilancarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Datuk Syamuddin berkata setakat ini 2,000 unit RK-MAT di Taman LTIT Bukit Jalil dilancar termasuk di Kamp Segamat yang melibatkan 305 unit kepada anggota ATM. Dalam perkembangan lain, 552 unit RK-MAT melibatkan 4 kem bakal siap pada tahun ini. Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTIT mengumumkan kadar dividen sebanyak 4.1% bagi tahun 2021. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semasa mengumumkannya berkata ia merupakan kadar tertinggi sejak pentadbiran negara bertukar tangan pada 2018. Pendapatan Kasar ATLT bagi tahun yang sama turut merekodkan peningkatan kepada RM512.3 juta berbanding RM341.1 juta pada 2020. Dan tahun ini untuk tahun 2021 dividen adalah sebanyak 4.1%, manakala dari segi pendapatan meningkat sebanyak 5.2%. Daripada 341.1 juta pada 2020 kepada 512.3 juta pada 2021. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Rumah Keluarga Malaysia Angkatan Tentera RK-MAT di Kamp Segamat, Johor. Siang tadi juga, Perdana Menteri melancarkan program Jelajah Pendidikan Keluarga Malaysia. Program bertemakan selangkah ke Menara Gading itu menyasarkan seramai 50,000 lepasan SPM dan STPM melanjutkan pengajian ke Menara Gading. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri, program yang menghimpunkan sehingga 37 universiti awam dan institusi pengajian TVET tersebut membantu pelajar yang kurang berkemampuan melanjutkan pengajian. Minimum 1 juta daripada Yayasan Petronas juga untuk membantu menyumbang kepada pelajar-pelajar yang dapat tawaran tapi daripada golongan yang miskin yang tidak mampu untuk membayar mungkin pendahuluan dan sebagainya. Mungkin sebelum dapat PT-PTN kita akan bantu. Program Jelajah Pendidikan Keluarga Malaysia merupakan kesinambungan Jelajah Pendidikan Bumiputera. Kesemua negeri perlu melaksanakan segera lantikan Komuniti Keluarga Malaysia sebelum April ini, menyatakannya Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa yakin pelantikan berkenaan dapat membantu negara ke arah fasa endemik. Setakat 1 Mac lalu, 1,712 komuniti keluarga Malaysia telah ditubuhkan di seluruh negara.
Kita ada 161 don kali dengan 3 itu ada 1,800 lebih lah. Semua sekali Komuniti Keluarga Malaysia. Jadi 90% dah terbentuk. Tapi belum dilancarkan secara resmi di beberapa negeri. Dan kita akan segerakan sebelum Ramadan, kita nak semua Komuniti Keluarga Malaysia ni siap terlantik kerana mereka ada peranan yang penting, terutama sekali untuk turut memberikan kerjasama kepada kerajaan untuk masuk fasa transisi endemik yang akan bermula tak berapa lama lagi. Tan Sri Anwar ditemui pemberita selepas majlis penyerahan watikah pelantikan Ketua Komuniti Keluarga Malaysia Negeri Johor Zon Utara di Muar Johor. 48 ketua atau wakil komuniti di Zon Utara Johor menerima watikah pelantikan tersebut. Minyak mentah dunia yang melonjak akibat konflik Rusia-Ukraine memberi kelebihan kepada kerajaan untuk terus menyediakan subsidi bahan api. Meski mengakui kenaikan harga minyak mentah dunia ketika ini turut memberi tempias kepada harga barangan import lain seperti gandum dan jagung, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Dato' Sri Mustafa Mohamad berkata kerajaan akan terus memantau situasi itu. Menurutnya, kenaikan mendadak itu semestinya memberi cabaran besar kepada pengurusan kewangan negara, terutamanya melibatkan soal peruntukan subsidi. Kita sering maklum bahawa pada masa ini harga-harga minyak ini diberi subsidi. Hasil akan meningkat, tetapi sebahagian hasil itu perlu disalurkan. Tak tahu siapa yang besar, belum dibuat perkiraan lagi, bergantung pada anda yang tertentu. Sebahagian penaikan hasil itu akan digunakan untuk membayar tambahan subsidi. Beliau bercakap pada sidang media selepas merasmikan Majlis Pelancaran Program Transformasi Digital Pasar Besar Siti Khadijah di Kota Baru. Sementara itu mengulas mengenai pengumuman pembukaan sempadan negara tidak lama lagi, Dato' Sri Mustafa berkata ia merupakan berita baik terutama kepada pengusaha sektor pelancongan. Kementerian Pendidikan akan menyediakan kemudahan loker secara berfasa di sekolah rendah 2 sesi bagi menyelesaikan isu beg berat. Fasa 1 melibatkan penyediaan loker untuk murid tahun 1, tahun 2 dan tahun 3 di sekolah rendah yang beroperasi 2 sesi dengan pelaksanaannya dijangka bermula tahun depan. Dalam konteks ini, sebanyak 10,662 buah kelas dengan lebih 323,000 orang murid yang berada pada tahap 1 di seluruh negara akan disediakan loker di kelas masing-masing. Ini akan melibatkan peruntukan berjumlah 37.3 juta ringgit. Bagi fasa 2 pula, penyediaan loker akan diperluaskan kepada murid tahap 2 iaitu tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 di sekolah rendah yang beroperasi secara 2 sesi. Bagi sekolah 1 sesi pula, murid akan menyimpan buku di dalam laci meja di bilik darjah masing-masing. Pendekatan lain termasuk menyusun semula jadual waktu di mana hanya 3 atau 4 mata pelajaran diajar sehari selepas mengambil kira pemberatan subjek, ketersediaan guru dan sesi persekolahan. Sekolah juga akan diberi kelonggaran untuk menyediakan jadual waktu mengikut kitaran minggu. Sebanyak 485 fasiliti tandas di rumah ibadat pelbagai agama di semenanjung Malaysia dinaik taraf dan dibaiki sejak April tahun lalu. Menteri Alam Sekitar dan Air Dato' Sri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata ia membabitkan peruntukan bernilai 10 juta ringgit. Menurutnya, setakat Februari lepas, kerja-kerja tersebut telah siap dilaksanakan 84% atau 407 buah rumah ibadat yang terpilih seperti surau, kuil, tokong dan sebagainya. Katanya purata kos keseluruhan bagi setiap rumah ibadat terbabit mendalam belanja 20 hingga 30 ribu ringgit bergantung kepada saiz. Kita jangka pada Mei nanti kita akan siap semua projek dan kita telah pun melantik bukan 485 kontraktor tempatan yang alhamdulillah saya puas hati. Beberapa tempat yang saya tengok kerja-kerja mereka ni bukan hanya sangat nak untung saja, tapi mereka juga tu menyumbang ada saham mereka sendiri untuk kelestarian rumah-rumah ibadah.
Beliau berkata demikian pada sidang media sempena majlis perasmian dan penyerahan projek penambahbaikan fasiliti tandas di rumah ibadat di Madrasah Haji Junoh, Kampung Paya Kranji, Kota Baru. Prosedur pengesahan pemberian bantuan banjir perlu dikurangkan bagi mengatasi masalah kelewatan pemberian bantuan itu kepada penduduk terjejas banjir khasnya di Selangor. Kesan itu dibuat oleh Pengerusi Majlis Keselamatan Negara MKN Selangor, Tan Sri Noh Omar. Menurutnya, yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, ini kerana tidak dinafikan terdapat mangsa banjir pada Disember lalu masih belum menerima bantuan yang diberikan Kerajaan Persekutuan dan Negeri. Jadi saya harap kalau boleh pihak kerajaan ni, red tape ni dia kena kurangkan sikit lah. Mungkin ada red tape sebagai contoh yang saya dapat maklum yang rumah di Bisari Jaya, bila kita dah bagi pada pejabat daerah dia pergi buatlah lagi pengesahan lagi lah dengan ketua-ketua kampung. Jadi sepatutnya bila dah hantar pejabat daerah, sebenarnya pejabat daerah ni dah ada rekod patutnya, jadi tak perlu nak buat pengesahan balik. Jadi kadang-kadang lambat ni. Tambahnya, mereka yang terjejas banjir yang belum menerima bantuan seperti bantuan wang ehsan BWI atau bantuan Selangor Bangkit BSB perlu memaklumkan kepada pejabat daerah dan tanah PDT masing-masing atau berhubung dengan pejabat unit penyelarasan pelaksanaan ICU Selangor di Shah Alam. Beliau ditemui media selepas menyempurnakan majlis perasmian penutup Karnival Pendidikan Parlimen Tanjung Karang Selangor, anjuran Yayasan Bank Rakyat. Hujan lebat selama 2 jam menyebabkan beberapa kawasan di Bandar Baharu, Kedah dilanda banjir kilat. Bagaimanapun, setakat malam ini tiada penduduk yang dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Bandar Baharu, Lieutenant Pertahanan Awam Abdul Rahim Khairuddin berkata setakat pukul 9 malam, banjir kilat menjejaskan 26 penduduk melibatkan 6 buah rumah di 2 buah kampung. 4 buah rumah melibatkan 19 penghuni di Kampung Sungai Punti, Mukim Serdang dan 2 buah rumah melibatkan 7 penghuni di Kampung Tengah. Katanya hujan lebat menyebabkan air Sungai Punti melimpah dan memasuki rumah penduduk yang terletak di kawasan rendah. Bagaimanapun, kesemua penghuni rumah terlibat kekal berada di rumah masing-masing. Beliau berkata, walaupun hujan telah berhenti, namun paras air Sungai Punti masih berada pada paras bahaya. Pihaknya melakukan pemantauan dari semasa ke semasa, khususnya di kawasan yang berpotensi dilanda banjir. Program Jualan Keluarga Malaysia PJKM jelas membantu perbelanjaan harian orang ramai apabila menawarkan barang keperluan lebih rendah daripada harga pasaran. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Dato' Aiden Shazli Sid berkata, pelaksanaan PJKM oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna juga satu daripada inisiatif kerajaan untuk membantu meringankan kos sara hidup rakyat. Beliau yang juga Ahli Parlimen Kuala Pilah berkata, PJKM peringkat Parlimen itu buat kali kedua di dataran Melang mendapat sambutan hangat masyarakat setempat. Ini inisiatif yang dibuat oleh Kepidan DCP. Kita berterima kasih dengan Kepidan DCP, terutama sekali Kepidan DCP Kuala Pilah yang mengambil langkah-langkah proaktif untuk memastikan dalam jualan ini harga-harga barang-barang yang penting ini dapat dikawal, dan bukan saja dikawal, akan dijual pada kadar yang lebih rendah daripada harga pasaran. Ini satu perkara yang saya fikir menggembirakan rakyat lah. Program jualan itu menawarkan pelbagai barangan keperluan harian dengan harga berpatutan seperti ayam, ikan, telur, sayur-sayuran, minyak masak, gula, tepung, beras dan barangan keperluan rumah terpilih. PJKM dianjurkan setiap minggu secara serentak di kawasan Parlimen dan lokasinya berdekatan dengan golongan sasar iaitu golongan berpendapatan 40% terendah B40 dan 40% sederhana M40.
Sambutan Hari Kraf Kebangsaan HKK 2022 diteruskan dengan sesi majlis penyampaian hadiah beli, putar dan menang yang pertama kali diadakan pada tahun ini. Menerusinya, seramai 10 pengunjung bertuah yang membuat pembelian RM500 dan ke atas terpilih untuk menentukan hadiah yang akan mereka miliki dengan membuat putaran Lucky Roulette My Craft Shop. Ketua Pengarah Kraftangan Malaysia, Aididah Ibrahim berkata ia merupakan satu langkah proaktif pihaknya bagi merancangkan dan menggalakkan orang awam membeli dan menyokong hasil kraftangan tempatan. Ia sekaligus menjana dan meningkatkan ekonomi pemain industri kraft. Sebagai tanda perhargaan kami, so kami adakan yang ini supaya mereka lebih datang ke sini membeli barang craft, produk craft as our strategy untuk bangkit dari pandemik. Ini adalah kali pertama kami mengadakan cabutan bertuah ini. InsyaAllah pada masa-masa akan datang, sebagai galakan pembelian, kami akan adakan sebegini lagi. Aididah terus memaklumkan seramai hampir 400 pemain industri kraft menyertai HKK pada tahun ini dan ia termasuklah pembukaan booth untuk jualan, pameran serta demonstrasi kraft tangan. Beliau ditemui pemberita selepas majlis penyampaian hadiah beli, putar dan menang di Ibu Negara. Perkembangan sukan, Persekutuan Sepak Takraw Asia Astaf menolak permohonan Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM untuk diterima semula sebagai gabungan Badan Indo-Asia itu. Menerusi satu kenyataan Setiausaha Agungnya, Buncai Lopipat menegaskan keputusan menyingkirkan PSM pada 20 Mei tahun lalu kekal muktamad berdasarkan keputusan terbaru pada Jumaat lalu. Surat makluman telah dihantar kepada Setiausaha Agung PSM Datuk Abidullah Saleh semalam bagi menjawab surat permohonan yang dihantar pada 23 Februari. Semalam, Astaf mengesahkan Konfederasi Sepak Takraw Malaysia MSC disahkan sebagai ahli baharu persekutuan itu. Berikutan itu, Pejabat Pesuruhjaya Sukan PJS membenarkan MSC untuk mendapatkan kepercayaan Astaf dan Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF sebagai wakil Malaysia dalam sepak takraw di peringkat antarabangsa. Kementerian Sepak Takraw Negara bermula apabila Astaf menyingkirkan PSM pada Mei 2021. Ini berikutan tindakan presidennya ketika itu, Datuk Seri Ahmad Ismail atas kapasitinya sebagai timbalan Presiden Astaf menghantar surat kepada Majlis Olimpik Asia dan Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa pada 24 Februari lalu. Persekutuan Baseball Malaysia BFM memanfaatkan sepenuhnya aplikasi sains sukan bagi meningkatkan mutu latihan pasukan dan mengurangkan risiko kecederaan. Jelas Ketua Sains Sukan dan Prestasi BFM Profesor Madya Dr. Raja Muhammad Firhat Raja Azidin, pihaknya menggunakan sistem timing gate dan kerja-kerja mengumpul data telah dilakukan sejak 3 minggu lalu. Menerusi sistem berkenaan, setiap atlet lelaki dan wanita akan dinilai untuk mengenal pasti tahap daya tahan kepantasan menerusi perisian analisis biomekanik serta risiko kecederaan. Tumpuan melihat faktor kecederaan anterior cruciate ligament ACL di bahagian lutut. Jelas Profesor Madya Dr. Raja Muhammad Firhat, kecederaan ACL antara kecederaan paling lazim dalam kalangan atlet yang banyak memendekkan jangka hayatnya selaku ahli sukan. Satu, untuk kita kenal pasti dia punya risiko. Nombor dua, untuk kita melaksanakan intervensi. So jika kita mengetahui ada pemain yang mempunyai risiko yang tinggi untuk mendapat kecederaan, so kita boleh melaksanakan pelan untuk injury prevention supaya kita boleh merendahkan lagi risiko mereka untuk mendapatkan kecederaan tersebutlah. Dengan pelaksanaan ujian tersebut, jurulatih dapat merangka pelan latihan yang lebih sistematik bagi meningkatkan prestasi atlet baseball. Sementara itu, pasukan baseball kebangsaan akhirnya mempunyai kejohanan kompetitif selepas tertangguh hampir 2 tahun susulan pandemik COVID-19. Pasukan lelaki dijadual mengadakan perlawanan persahabatan dengan pasukan pilihan daripada Kedutaan Jepun di Malaysia. Aksi tersebut bersempena ulang tahun ke-40 Dasar Pandang ke Timur LEP, manakala pasukan wanita akan mengikuti sejelajah Pakistan bermula bulan ini. Tournament do as well as we can.
and kita tengoklah how it goes. Yeah, because all these players are still relatively new untuk baseball. Most of them are from softball, so it's a new change of scenery. Yeah. Saya sangat berdebar sebab adalah itu pertandingan pertama saya nak masuk berlawan dengan tim lain, sebab kat Malaysia ni baseball perempuan satu tim ni je. So ini berdebarlah juga, kena buat persiapan yang betul-betul. Bagi skuad wanita, Seri Jelajah di Pakistan adalah penting untuk persiapan pasukan menghadapi Pre-Asia Cup dan kelayakan Piala Dunia yang dijadualkan hujung tahun ini. Memertabatkan kegemilangan bola sepak Malaysia. Memburu piala tergulung Liga Malaysia. Lempatan padu. Oh, itu dia gol. Perlawanan sumbangsih Piala Sultan Haji Ahmad Shah. Liga Super. Piala FA. Dan DM Piala Malaysia. Before this, nobody believed in us, but I think that today the guys deserve. Liga Malaysia hanya di RTM. Berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Saya Muhammad Shah Musa. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.